Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, jadi hari ini kita nak buat kita punya gerak gempur iaitu sirah set 2 iaitu bagi sukatan pelajaran tahun 4. Jadi kalau awak nak tengok online punya nota, Ustaz ada bagi link nota online tu kan. Jadi awak boleh buka, awak tekan link tu, awak tengok bahagian tahun 4 sirah ni. Okey. Jadi kalaulah awak tak ada nota dan awak nak tengok nota, boleh tengok di situ. Itu online je, free, tak berbayar pun. Tak ada kena bayar dekat Ustaz 1,100, tak ada. Boleh tengok aja macam biasa. Okay, jadi boleh tengok kat situ kalau nak rujuk. Okey, jom kita jawab sama-sama soalan yang pertama. Ustaz zoom sekejap. Okey, ini dia. Ustaz warna biru lah Oh, lari. Lari lah. Jangan lari. Ustaz dah record. Dah. Ustaz dah record dah. Sebenarnya semalam pun Ustaz dah record. Kalau anda kata hari ni tak boleh nak record, boleh guna video yang semalam punya. Sama je. Okey, kita nak tengok soalan yang pertama. Jihad. Dua orang letak pasi. Jihad terbahagi kepada berapa bahagian? Siapa boleh jawab? Apa tadi? 5. 2. Betul Syazwani. Jawapannya jihad. 2. Ya, jawapannya ba. Okey, jadi jihad terbahagi kepada 2 bahagian. Kita tengok dekat sini, apa bahagian jihad? Kita tengok secara ringkas sahaja. Jadi bahagian jihad adalah, yang pertama adalah jihadul asghar. Asghar. Ejaan asghar macam ni, ataupun ghar tak ada alif. Macam itulah 2 tu. Ataupun lagi satu jihadul akbar. Ustaz rasa tak ada alif lah, silap. Ustaz ada tulis kat sebelah. Ya, Ustaz tengok. Betul, tak ada alif. Silap. Okey, ni tak ada alif. Jihadul asghar. Ini jihad. Jihadul asghar adalah jihad yang kecil. Jihadul akbar adalah jihad yang besar. Ini dia, jihadul akbar. Sebenarnya alif lam, tapi Ustaz tak tulis. Jihadul asghar, jihadul akbar. Jihadul asghar ni apa? Jihad menentang kemungkaran, menegakkan keadilan, ataupun jihad di medan perang. Senang kita nak ingat, jihadul asghar contohnya adalah jihad di medan perang. Jihadul akbar contohnya apa? Contohnya adalah melawan hawa nafsu. Contohnya kita godaan syaitan, kita lawan, kita menentang hawa nafsu kita buat perkara yang Allah suruh. Maksudnya apa? Bila kita ada terniat, nak buat ni lah, tapi perbuatan tu adalah perbuatan yang Allah larang. Perbuatan tu adalah perbuatan maksiat. Maka kita tetapkan pendirian kita, kita teguhkan iman kita, maka kita tak nak buat benda tu. Itu adalah perbuatan yang menentang hawa nafsu ataupun perbuatan yang melawan godaan syaitan. Maka itu dikira sebagai jihad, jihadul akbar. Okey, besar pahala dia. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, peperangan Khandaq. Dikenali juga peperangan apa? Uhud, Tabuk, Badar, Ahzab. Mana satu? Cuba jawab, cuba. Yang ada dalam ni. Mia, Khairudin, Syazwani, Amelia, Syazwan, Ain. Cuba. Apa-apa yang awak rasa lah, awak teka lah. Ahad ke, Tabuk ke, Badar ke, Ahzab. Agak-agak. Ini Tabuk tau, bukan Tebuk. Tebuk lain. Tebuk tu tebuk lubang. Ini Tabuk, peperangan. Okay? Mana satu? Peperangan Khandaq ni nama dia sama dengan apa? Ahad, Tabuk, Badar, Ahzab. Cuba Syazwan jawab. Ustaz nak tengok Syazwan jawab lah. Teka apa dia? Tabuk pantai Tabuk. 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 Okey, Syazwan jawab Tabuk. Jawapan lain ada ke? Salah. Jawapannya tak salah, tapi kurang tepat. Kurang tepat tu salah lah kan? Okay, jawapannya adalah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ini sama dengan peperangan Khandaq. Khandaq dikenali juga sebagai peperangan Ahzab. Jadinya untuk darjah 4 ataupun untuk sukatan tahun 4, awak kena tahu 3 peperangan. Peperangan yang pertama adalah peperangan Khandaq. Ini ejaannya. Khandaq. Peperangan yang kedua awak kena tahu adalah peperangan Badar. Maaf, ada Malik. Macam ni.
peperangan Badar dululah Ustaz tulis. Tak apalah, cerita je lah Khandaq dulu. Khandaq. Ustaz dah tulis dah kat sini, Ustaz ambil je lah. Apalah. Sekejap. Ustaz nak ambil daripada tepi ni je. Senang sikit. Jadi kalau tulis kan lambat kan. Jadi ini dia. Ustaz dah. Nanti Ustaz terangkan balik. Okey, sini. Ini dia. Jadi ada 3. Yang pertama adalah peperangan Badar, kemudian peperangan Uhud. Tadi Ustaz cakap Ahad ke? Uhud kan Ustaz cakap peperangan Khandaq. Uhud. Uhud. Jadi 3 peperangan yang awak kena tahu. Jadi peperangan Badar ni adalah, secara ringkasnya adalah, peperangan Badar adalah ketika itu tentera Islam hanyalah 313 orang. Dan tentera kafir adalah 1000 orang. Kalaulah awak tengok daripada jumlah ini, 300 orang lawan dengan 1000 orang. Jadi siapa yang menang? Mestilah 1000 orang kan kalau kita tengok jumlah. Tetapi pada ketika perang Badar ini, tentera Islam yang menang. Maka tentera kafir ini dia rasa aib, dia rasa malulah. Kita 1000 orang kalah dengan 300 orang. Jadi dia malu. Maka berlakulah rentetan yang seterusnya, iaitu peperangan Uhud. Berlaku di Bukit Uhud. Iaitu 1000 tentera Islam, tetapi 300 orang munafikin yang menarik diri, yang tidak mahu mengikut serta dekat medan perang itu. Jadi tinggal 700 orang sahaja. Melawan 700 orang ni melawan 3000 orang. Kalau kita tengok, tentera Islam sikit, 700, nak lawan dengan 3000 orang. Maka kita tengok dekat situ, mestilah macam 3000 orang kan yang menang. Bukan tentera Islam kalau kita tengok jumlah lah. Tetapi perang Uhud ini ada 2 peringkat. Disebabkan strategi Rasulullah, tentera Islam hampir menang melawan tentera kafir. Jadi ketika ini adalah strategi Rasulullah mengetahui peperangan tersebut, maka strateginya adalah semua tentera Islam berada dekat atas Bukit Uhud. Kemudian apabila tentera kafir datang dekat bawah bukit tu, maka pemanah-pemanah daripada Bukit Uhud tu standby dan bersedia nak panah orang yang dekat bawah bukit tu, tentera kafir lah. Maka bila tentera kafir sampai sahaja, tentera Islam pun serang. Maka dekat situ pada awalnya, pada peringkat pertama, tentera Islam hampir menang. Dan sebenarnya tentera kafir ni dah hampir melarikan diri dah. Dia dah meninggalkan harta dah dekat bawah bukit tu kan. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata jangan turun daripada Bukit Uhud ni. Sebab apa? Sebab ada tentera Islam yang nak turun bawah, nak ambil harta tawanan tu. Sebab apa? Sebab dia nampak tentera kafir ni dah lari dah. Tetapi ada yang ingkar arahan ataupun perintah ketua, iaitu Rasulullah. Maka mereka pun turun daripada Bukit Uhud itu untuk mengambil harta tawanan tersebut. Bila tentera kafir nampak, tentera Islam dah turun daripada bukit, mereka pun cepat-cepat serang balik. Bila mereka serang balik, maka dekat sini tentera Islam kalah. Disebabkan apa? Ingkar arahan ketua, iaitu Rasulullah SAW. Inilah peperangan Uhud. Dan dalam peperangan Uhud juga telah mati syahid, iaitu Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Dan Sayyidina Hamzah waktu itu dibunuh oleh tentera kafir. Namanya adalah Hindun. Jadi Hindun ni dia bunuh Sayyidina Hamzah dengan sangat kejam. Dia robek hati Sayyidina Hamzah, kemudian dia makan hati dia. Dia robek dada Sayyidina Hamzah, kemudian dia ambil hati, dia makan, dia ratah macam tu. Jadi pembunuhan Sayyidina Hamzah tu sangat-sangat kejam dan menyebabkan Rasulullah berasa sedih dan marah sebenarnya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran. Kita dah belajar dalam tafsir Al-Quran. Okey, itu peperangan Uhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adli, tanya Adli tadi, awak jawab Google Form dah. Okey. Jangan bagi tahu Adli berapa dia dapat. Tanya Adli, terbaik awak. Okey. Okey, kita sambung. Khandaq, peperangan apa dia? Terima kasih. Sama-sama. Tak ada masalah. Biasa-biasa je. Okey, untuk peperangan Khandaq pula. Peperangan Khandaq ini berlaku di Madinah.
Kemudian secara ringkaslah Ustaz cerita, iaitu ini adalah contohlah ini adalah kemah ataupun tempat tentera Islam. Jadi waktu peperangan Khandaq ini tentera Islam hanya 3,000 orang, manakala tentera kafir adalah 10,000 orang. Awak bayangkan 10,000 orang tu ramainya macam mana? Cuba awak bayangkan dekat dalam dewan atau bukat stadium. Yang stadium tu penuh 10,000 orang. Jadi ramainya macam ni, ramainya macam itulah, ramai sangat kan. Nak melawan dengan 3,000 orang. Maka kita nampak dekat sini, jadi nak menang tu agak mustahil kan? 3,000 melawan 1,000, melawan 10,000. Tetapi strategi orang Islam ataupun strategi tentera Islam waktu ini adalah membina ataupun membuat parit yang besar di keliling mereka. Iaitu dikenali dengan nama Khandaq. Khandaq ni adalah nama parit. Parit ni parit yang sangat besar. Jadi macam mana besar dia? Sehingga kan tentera kafir, dia dah sampai dekat parit sini, dia dah sampai dekat sini, kan dekat depan sini dia dah sampai, dia nak lintas dekat sini, tak sampai. Dia jatuh dalam parit tersebut. Dia menaiki kuda. Dalam tu ni kan, apa? Panjang kan? Panjang, betul? Panjang. Mengelilingi kawasan ni lah. Kawasan ni. Jadinya tentera kafir nak cuba lepas daripada parit ni tak mampu. Makanya apa? Maka bila dia nak lentas ataupun dia nak lintas, nak seberang parit tu, dia jatuh dalam parit. Nak naik balik tak boleh. Sebab apa? Parit tu dalam. Jadi ini strategi tentera Islam. Makanya apa? Tentera kafir ini berlaku kat luar ni lah. Dia mengepung tentera Islam selama beberapa hari. Berbelas hari lah, tak silap Ustaz. Ya, Ustaz tengok sekejap, Ustaz cek balik. Tak silap 14 hari ataupun 18 hari. Nanti Ustaz ketepikan ke sini sebab tak nampak sebelah sana. Nampak sikit. Nampak sikit? Yang skrin tu saya. Betul-betul. Ustaz dengar anak ni kan kat sini. Jadi tentera kafir mengepung tentera Islam selama berapa hari? Selama 15 hari. Lama tak? Lama lah. 2 minggu lebih. Tentera kafir dekat luar ni mengepung tentera Islam. Maka tentera Islam pun dan Rasulullah dan bersama-sama tentera Islam pun berdoa meminta pertolongan daripada Allah. Maka Allah pun menurunkan pertolongan. Iaitu seperti mana Allah turunkan tentera ataupun kita sebut kita cerita yang mudah, Allah hantarkan malaikat untuk membantu dalam peperangan ini. Jadinya pada waktu itu berlakunya angin kencang, berlakunya ribut. Maka dalam angin kencang itu yang melanda itu, tentera kafir semuanya kalah. Maka mereka pun beredar daripada kawasan ini. Mereka pun mengundur diri lah, menarik diri macam itulah. Mereka pun kalah lah. Tarik bendera putih, angkat bendera putih, lepas tu mereka pun balik. Macam itulah. Jadi daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam peperangan Khandaq ini tentera Islam pun menang. Macam tu. Okey, itu secara ringkas. Okey. Screenshot? Okey, screenshot boleh screenshot yang ni. Sekarang dah sampai nombor berapa? Sekarang dah sampai nombor 2. Screenshot nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Jauhkan sikit. 1, 2 dululah, 3 belum. Okey. 1, 2, 3. Dah. Okey, terima kasih Adli. Sama. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini iaitu nombor 3. Nombor 3 kita baca soalan dia, iaitu berapakah bilangan tentera Islam dalam perang Islam dan tentera kafir dalam perang Badar. Dia nak perang Badar. Jadi jadi kita dah tahu jawapan dia apa. Sebab apa? Sebab Ustaz dah terangkan kat atas ni kan tadi. Tentera Islam dan tentera kafir dalam perang Badar 313 melawan 1,000 orang. Macam ni. Jadi inilah jumlah dia. Okey, nantilah screenshot Adli 3, 4, 5 lah sekali. Okey, nombor 4. Siapakah nama bapa saudara Nabi yang syahid di dalam perang Uhud? Tadi Ustaz dah cerita. Dalam perang Uhud tu, apabila tentera Islam turun daripada bukit Uhud, tentera kafir kemudian serang semula. Sayyidina Hamzah. Ya, betul. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi inilah dia bapa saudara Nabi yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Okey. Kemudian nombor 5. Siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Abu Talib, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Hurairah. Ustaz bagi clue, dia adalah
dia adalah bapa saudara Nabi juga. Dia yang menentang dakwah Nabi, dia yang hasad dengki dekat Nabi, dia yang bila Nabi nak berdakwah dia yang halang. Siapa dia? Abu Talib, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Hurairah. Dia kisah ni juga dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab. Ya, betul. Bagus tadi. Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini sangat-sangatlah menentang dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kan dia tahu itu adalah tempat laluan Rasulullah. Dia pun dengki, dia pun berhasad dengki. Dia nak tentang dakwah Rasulullah. Dia sebarkan duri. Dia letak duri dekat tempat laluan Rasulullah. Maka bila Rasulullah lalu pun Rasulullah akan cedera, sakit. Sehingga kan macam tu. Bukan dia sahaja, dia bersama dengan isteri dia juga. Maka maka Allah pun berakamkan kisah ini untuk kita semua ambil pengajaran di dalam surah Al-Masad. Okey? Okey. Ustaz, screenshot. Okey, silakan. Dah. Okey, nombor 6 pula. Menerima kunjungan diplomatik, kat ini Ustaz highlightkan, diplomatik dan delegasi. Delegasi ni diplomatik lah, samalah, dua perkataan yang sama. Negara luar. Maksudnya apa? Kita menjalinkan hubungan dengan negara luar. Contohnya Malaysia menjalinkan hubungan dengan Indonesia. Okey, pernyataan tersebut menunjukkan masjid sebagai pusat apa? Pusat politik, pendidikan, ibadat, pentadbiran. Bila kita tengok kat sini diplomatik, ianya berkaitan dengan politik. Politik. Itu dia. Inilah dia. Okey, sekejap. Sekali lah. Sebab dia punya belakang ke sama. Tik kan. Tak, Habis tujuh lapan saya nak screenshot. boleh? Nanti screenshot. Habis kalau Amelia, kalau dia tulis kat sini matematik, jawapannya matematik lah. Sebab diplomatik, matematik, politik. Jadi kalau kat sini sebenarnya kita nampak diplomatik. Diplomatik ni adalah hubungan politik lah antara negara. Kadang-kadang kita pun dalam negara kita pun ada, Malaysia kan, kerajaan, contohlah kerajaan PH dengan BN, mereka berjalin kerjasama, maka itu pun hubungan diplomatik yang dipanggil sebagai politik. Macam itulah. Okey, nombor 7. Nombor 7. Apakah nama berhala yang terbesar di zaman jahiliah? Al-Minah, Al-Lat, Yahud ataupun Ya'uq? Ini Ustaz jawabkan. Jawapannya adalah Al-Lat. Al-Lat ni adalah berhala yang paling besar ketika zaman jahiliah. Okey, soalan yang seterusnya, nombor 8. Okey, nombor 8. Ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan tentera Islam berpecah kepada berapa pasukan? 3 pasukan, 4 pasukan, 6 pasukan, 8 pasukan. Oh, baguslah. Ya, betul. Jawapannya adalah 4 pasukan. Jadi kalau kita ingat balik pembukaan kota Mekah, waktu itu berlakunya perjanjian Hudaibiyah dulu. Kemudian bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, orang kafir ini melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka terjadilah rentetan peristiwa pembukaan kota Mekah. Waktu nak masuk kota Mekah tu, Rasulullah pecahkan tentera Islam kepada 4 pasukan. Masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Semua masuk dalam 4 arah ataupun 4 pasukan lah. Masuk dalam 4 laluan ke dalam kota Mekah. Nak screenshot silakan Adli. 678. Dah. Oh dah. Okey, bagus. Okey, 9, 10 pula. Nombor 9. Berikut ialah kesan perundangan Islam. Jadi kesan perundangan Islam. Adanya wujudnya undang-undang Islam. Tak boleh berzina, minum arak tu haram, mencuri itu haram. Jadi apa kesan dia? Baik ke buruk? Mestilah kesan dia baik. Okey, tapi sekarang ni dia nak kecuali. Jadi mewujudkan perdamaian. Betul kesan dia. Mempercayai peraturan yang boleh yang boleh dipatuhi oleh semua. Betul. Keamanan dan kemakmuran tidak dapat diwujudkan. Salah. Inilah yang kecuali ni. Jadi takkanlah adanya undang-undang Islam kita hidup tak aman, kita hidup tak makmur.
Kan? Tak. Sebenarnya kalau ada undang-undang Islam, kita jadi hidup lebih aman, kita jadi selamat, kita rasa dilindungi. Sebab apa? Sebab adanya undang-undang. Okey? Kalaulah tak ada undang-undang Islam, boleh mencuri, boleh merompak, maka kita bila keluar je kita dah bahaya dah. Ada sesiapa boleh rompak kita, boleh sesuka hati mencuri kita. Sebab apa? Tak ada hukuman untuk perkara-perkara yang macam tu kan. Tetapi dalam Islam, dalam Al-Quran Allah dah kata, yang mencuri ada hukumannya. Okay? Yang merompak semuanya, semua perkara itu ada hukumannya. Ada undang-undang Islam. Okey, nombor 10. Apakah kesan pembukaan Kota Mekah? Nampak kat sini, pembukaan Kota Mekah. Jadi apa kesan dia? Bila Kota Mekah tu dah ditawan, dah menjadi kota untuk orang Islam. Jadi umat Islam mula menindas kaum musyrikin, ramai umat Islam ditawan, umat Islam telah dihalau kembali, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa rasa takut. Mana satu? Sebelum ni, Kota Mekah ni adalah kota tawanan untuk orang kafir. Maka bila orang Islam nak masuk, agak sukar. Bukan boleh senang-senang nak masuk apa semua. Jadi bila kota Mekah ni dah menjadi tawanan orang Islam, dah jadi hak orang Islam, maka umat Islam nak buat ibadah senang ke susah? Senang. Tak ada rasa takut pun. Jadi jawapannya adalah dal. Macam tu. Okey. Dah Adli, boleh screenshot? Dah. Okey, bagus. Dah ya. Nombor seterusnya. Okey, nombor 11 hingga 15. Okey, Ustaz kecilkan sikit. Jadi kita boleh padankan. Jadi, kita nak tengok dekat sini ada nama raja. An-Najashi, Jaifar, Furqal, Kisra. Yang ini pula adalah nama negara. Mesir, Habsyah, Oman dan Rom. Jadi kita nak tahu An-Najashi raja negara mana? Mesir, Habsyah, Oman, Rom. Agak-agak jawapannya mana? An-Najashi. An-Najashi adalah raja kepada Habsyah. Habsyah ni nama tempat negara lah. Okay? Kemudian Jaifar pula. Jaifar adalah raja ataupun pemerintah negara Oman. Ataupun Oman kita panggil kan. O-M-A-N, Oman. Okay, Hurqal adalah raja untuk Musor. Rom. Musor. Rom. Dan last sekali Kisra adalah raja untuk negara Mesir. Mesir, negara Mesir. Kan negara Mesir biasa awak dengar. Oh, belajar kat mana? Belajar dekat Mesir. Macam tu. Jadi inilah negara Mesir. Okey. Seterusnya selesai nak screenshot boleh? Dah screenshot. Okey. Seterusnya. Ada lagi satu lah. Ya Allah, tertinggal lah. Macam mana boleh tertinggal? Sorry. Ustaz jadi dah kecil kan dah. Tak cukup kecil agaknya. Jadinya salah dah jawapannya ni. Dah tersalah dah jawapannya. Ni padam. Ada screenshot. Ada screenshot. Delete adik screenshot tu. Sorry. Jadi ni lagi satu. Kisra ni negara Parsi. Apalah kita tak nampak kan. Ni Muqayqis. Muqayqis nama raja, Parsi pun nama tempat. Okay, jadinya ini dia. Kisra adalah raja ataupun apa ni jadinya? Ni Kisra adalah Ustaz guna yang tebal. Raja bagi negara Parsi. Dan satu lagi adalah Muqayqis. Muqayqis ni adalah betul lah. Muqayqis ni adalah raja bagi Mesir. Inilah dia. Baru boleh screenshot tadi. Screenshot. Boleh. Itu dia. Tertinggal satu lagi tu. Ustaz, yang ni ada 4 muka surat je. 5 muka surat je kan? Betul. Nanti bahagian Dia sampai nombor berapa dia? Habis dia sampai berapa? macam biasa 65 tu. Tapi ni lain sikit, ni bahagian B. Nanti Ustaz, kita dia masuk berapa je Ustaz? Dia sampai 12 1 sampai tak ada 1 sampai 20 betul? Oh. Ustaz. Tapi mana muka surat 6? 3, 4, 5. Ni 6 tak ada. 6 sama hari Khamis. Oh. Ustaz, Apa? maksudnya cukup lah kan? Cukup? Ni masa nak kita buat ni. Cukup?
Okey, dekat tempat Ustaz azan, jadi kita tunggu 2 minit. Boleh pergi rehat dulu, makan, minum ataupun pergi tandas, silakan. 2 minit. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Okey, jom kita sambung sikit lagi. Ini soalan 16 hingga 20, awak kena gariskan jawapan yang betul. Jadi kita tengok dekat sini. Pada tahun ke-8 Hijrah, berlaku pertelingkahan antara Bani Khuza'ah dengan Bani apa? Bakar ke Najran yang dibantu oleh kaum Quraisy?
Jadi ini adalah rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey, apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, orang Islam yang berada di kota Mekah, orang kafir Quraisy dekat Mekah tak boleh kacau ataupun tak boleh berperang dengan orang Islam yang ada dekat Mekah. Maka bila mereka berperang ataupun mereka memerangi, bertelingkah dengan orang Islam di Mekah, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Jadinya dekat sini Bani Bakar jawapannya. Bani Bakar telah memerangi Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni adalah di pihak orang Islam. Maka mereka telah melawan ataupun memerangi Bani Khuza'ah ini dibantu oleh kaum Quraisy. Maka akibat daripada ini ada beberapa orang yang terkorban. Kemudian Rasulullah di Madinah mendapat khabar berita ini, maka Rasulullah dan tentera Islam pun datang untuk menegakkan ataupun untuk untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah tersebut. Maka orang kafir Quraisy ni dah kalah lah. Orang kafir dah kalah kerana apa? Mereka telah melanggar perjanjian tu. Okey, jadi jawapannya adalah Bani Bakar. Okey. Soalan 17. Seramai berapa orang, 10 orang ke 20 orang, penduduk Bani Khuza'ah yang telah berkorban ataupun terkorban di dalam pertelingkahan tersebut. Dalam peperangan tersebut ataupun 20. Ya, betul. 20 orang Bani Khuza'ah ni berkorban dalam pertelingkahan dekat atas ni. Apa jawapan dia, Mia? Boleh? Jawapan dia, nombor 18, apa jawapan dia? Ustaz, korban tu apa Ustaz? Korban ni maksudnya mati syahid. Macam tu lah. Oh. Cedera, mati syahid, berkorban. Ustaz baca berkorban ke terkorban lah? Tak rupanya. Tak, terkorban. Maksudnya terkorban ni mati syahid. Okey, nombor 18. Nabi Muhammad berasa sangat marah kerana kaum Quraisy. Mia, awak terlupa tutup mic ke? Oh. Okay, Saudara saya buka. Oh, saudara awak buka. Cubit sikit saudara tu. Nakal macam tu. Okay, nombor 18. Nabi Muhammad berasa sangat marah kerana kaum Quraisy telah melanggar perjanjian apa? Baru cakap dekat atas tadi perjanjian apa? Hudaibiyah ke Aqabah? Hudaibiyah. Ya, betul. Perjanjian Hudaibiyah. Maka pihak Quraisy, kaum Quraisy ni dengan Bani Bakar ni tadi telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan apa? Dengan memerangi ataupun dengan bertelingkah dengan orang Islam. Mereka telah memerangi orang Islam, iaitu Bani Khuza'ah dekat Mekah tu. Maka Rasulullah pun marahlah akibat mereka telah melanggar perjanjian. Okey, nombor 19. Kaum Quraisy telah memilih untuk berperang ke berbincang dengan Nabi Muhammad dan umat Islam? Berbincang. Salah. Jawapannya adalah berperang. Berperang. Dan waktu ini pihak Quraisy ni berigilah, mereka nak ni juga nak berperang juga, tetapi tentera Islam, Rasulullah dan tentera Islam ni strategi ni bijak. Maka waktu Rasulullah dengan tentera Islam berada dekat luar kawasan Mekah tu, Rasulullah dengan tentera Islam berhenti dekat satu tempat. Kemudian bermalam di situ dan kemudian menghidupkan unggun api yang besar. Dan ini adalah namanya perang Saraf. Maksudnya apa? Rasulullah menakutkan orang tentera kafir Quraisy ni dekat Mekah. Dia nampak, tentera Islam ni hebat. Kerana mereka tengok, unggun api ni besar. Mereka dah mula takut. Jadi dekat sini mereka dah mula kalah lah. Dan waktu esoknya Rasulullah pun dah ingatkan siapa yang bersembunyi di dalam rumah, siapa yang tidak melawan, maka mereka terselamat. Penduduk Mekah yang mana sembunyi, lindungkan diri, maka mereka terselamat. Tetapi siapa yang melawan, maka tentera Islam terpaksa melawan semula. Macam itulah. Okey, nombor 20. Akhirnya kaum Quraisy bersemangat ataupun takut untuk berperang. Kaum Quraisy dia dah tengok unggun api yang besar. Tentera Islam dah Takut. Ya, jadi kaum Quraisy dia jadi takut untuk berperang dengan umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad.
Kerana apa? Tentera Islam waktu tu gunakan strategi perang saraf. Mereka bina unggun api yang besar, maka mereka dapat menakutkan tentera kafir Quraisy. Tentera kaum Quraisy lah. Okey, kaum Quraisy lah. Okey. Jadi inilah dia jawapan dia. Nak screenshot boleh, silakan Adli. Nak screenshot. Ya, boleh. Ustaz, yang bawah tu Ustaz tulis nombor je lah. Ini bawah. Yang bawah. Lepas ni. Oh, ada. Ustaz tulis nombor je. Boleh. Itu satu lagi nombor. Okey, dah Adli Okey, nombor seterusnya. Nombor 21 hingga 22 dulu. Okey, kita tengok dekat sini nombor 21. Okey, nombor 21, perundangan Islam mula diperkenalkan pada tahun. Jadi kita nampak dekat sini dia nak tahun. Jadi kita tengok tahun je lah. Ke-8 15 Syawal. Syawal ni tahun ke? Kita nak tengok tahun. Ke-8 Hijrah, pertama Hijrah, Bai'atul Ridwan bukan tahun. Masjid Quba bukan tahun, Masjid Nawawi bukan tahun, 15 Syawal pun bukan tahun. Jadi antara dua, pertama Hijrah ke-8 Hijrah. Mana satu? Perundangan Islam ini dijalankan ataupun diperkenalkan. Jawapannya adalah ke-8 Hijrah. Ini jawapannya, nombor 21. Pada tahun ke-8 Hijrah, maka perundangan Islam mula diperkenalkan. Ada, kalau siapa yang merompak ada hukuman dia, siapa yang berzina ada hukuman dia, siapa yang minum arak ada hukuman dia, macam tu. Undang-undang Islam. Okey. Kemudian nombor 22 pula. Perang Khandaq berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi dekat sini kita nampak dia nak tarikh ataupun dia nak satu tarikh. Mana dia? Kalau kita nampak pertama Hijrah bukan tarikh, ini tahun. 15 Jadi ini dia 15 Syawal lah tarikh dia. Nombor 22. Perang Khandaq berlaku pada 15 Syawal tahun ke-5 Hijrah. Ini dia, okey. Okey, nombor yang seterusnya. Tengok nombor 22, nombor 23. Nama bai'ah. Dia nak bai'ah. Tadi kita dah nampak dah dekat atas ada bai'ah kan? Dah tahu dah jawapan dia. Nama bai'ah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas mendengar berita kematian Sayyidina Uthman ialah apa? Bai'ah apa kat atas ni? Kita nampak ada satu je bai'ah dekat sini, iaitu Bai'atul Ridwan. Nama Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni adalah janji taat setia. Sebagai contoh, okey, dalam kes ini adalah ketika mana orang Islam, Rasulullah bersama dengan orang Islam nak mengerjakan haji dan umrah. Maka Rasulullah dengan orang Islam pun pergilah menuju ke Madinah. Tetapi mereka berhenti di Zitua. Ingat tak cerita tu? Lepas tu sebab apa? Sebab mereka dapat kabar berita bahawa ada tentera kafir yang sedang menunggu untuk dengan kelengkapan senjata. Maka mereka pun berhenti. Mereka hantar siapa? Orang Islam menghantar Sayyidina Osman. Untuk apa? Untuk berbincang, untuk bertanya kenapa kenapa menunggu di sini apa semualah. Okey, jadi Sayyidina Osman pun datang untuk berbincang. Kemudian tetapi apa yang dilakukan oleh tentera kafir, tentera orang kafir, tentera kafir dia menculik Sayyidina Osman, kemudian menangkap dan menyebarkan berita bahawa Sayyidina Osman ni telah mati dibunuh. Dekat tentera Islam. Jadi tentera Islam dapat tahu, Sayyidina Osman kita hantar dia untuk berbincang tetapi telah mati dibunuh pula. Jadi Rasulullah dengan tentera Islam pun bersedia untuk memerangi tentera kafir tadi. Jadi bila Rasulullah dengan tentera Islam nak serang, maka tentera kafir mula takut. Alamak. Lepas tu Sayyidina Osman tak mati. Ya, sebenarnya Sayyidina Osman tu tak mati dibunuh pun. Mereka sahaja buat macam tu. Dan akibat daripada itu mereka pun rasa takut sebab tentera Islam nak serang mereka. Jadi mereka pun buat satu perjanjian berdamai, iaitu dinamakan perjanjian. Tentera Islam datang banyak-banyak. Ya, jadi dinamakan perjanjian itu perjanjian Hudaibiyah. Berjuta-juta datang. Juta-juta tak adalah Adli Jangan reka-reka Jadi ketika ini berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah tu apa? Nama sebuah tempat. Kita dah belajar dah dalam sirah kan? Itulah dia. Jadi ini namanya Bai'atul Ridwan tadi. Okey. Nombor 24. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun. Dia nak tahun kat atas ni.
Jadi mana 1 tahun? Tinggal ini sahaja pertama hijrah. Inilah jawapan dia. Kan? Mudah je. Pertama hijrah. Jadi jawapan dia pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun pertama hijrah. Macam salah je ni. Ke-8 hijrah patutnya pembukaan. Perang Khandaq berlaku pada ini. Mana tahun tadi? Ke-8 hijrah nombor 21. Salah ni. Patut pertama hijrah. Tersilap tulis. Okey, tukar. Pertama hijrah dengan ke-8 ni tukar. Tersilap tulis. Ini bukan 24. Ini yang 21. Ini yang 21. Sorry. Tersilap tulis. 21. Ini 24. Pembukaan kota Mekah tahun ke-8 hijrah. Perkenalkan undang-undang Islam pertama hijrah. Okey, itu dia. Okey, nombor 24. Pembukaan kota Mekah. Ni dah. Nombor 24 dah. Okey. Satu lagi. Nombor 25. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah. Apa masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah? Masjid Quba. Masjid Quba ke Masjid Nabawi? Mana satu? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Quba jawapan dia. Jadi Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Nabawi ni dia saja je nak kelirukan Syazwan. Dia saja je. Okey, tak apa. Ini je. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Okey. Seterusnya kita habiskan sampai soalan nombor 30 ni. Okey, ini pula adalah Screenshot nombor. Tadi lupa. Okey, Masjid Nabawi Syazwan, Masjid Nabawi adalah masjid yang dibina di Madinah. Kemudian Masjid Nabawi ni adalah masjid yang selalu yang Masjid Rasulullah lah. Sebab itulah dinamakan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Rasulullah di Madinah, Rasulullah solat di situlah. Berjemaah dekat dengan rumah Nabi, dekat dengan rumah Rasulullah. Rasulullah nak pergi jalan kaki, pergi ke masjid, solat, semua macam tu. Selak je tingkap ataupun tirai dekat rumah Rasulullah, dah nampak dah masjid tu. Okey, itulah Masjid Nabawi. Okey, dah screenshot Okey, seterusnya nombor 26 dan sehingga nombor 30 kita habiskan terus. Ini padankan. Jadi dia nak suruh kita padankan nama-nama tempat ini dekat mana ianya berada. Kat Mekah ke kat Madinah? Okey, jom kita sama-sama buat. Masjidil Haram. Masjidil Haram kat mana? Mekah. Mekah, betul. Masjidil Haram dekat Mekah. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah dekat mana? Madinah. Ya, Madinah. bagus. Betul. Kaabah. Kaabah dekat mana? Mekah ke Madinah? Ya, bagus. Dekat Mekah. Kalau awak jawab Kaabah dekat Madinah, Ustaz dah pijat telinga awak dah. Kaabah dekat Mekah ya. 29. Tempat hijrah Rasulullah. Jadi Rasulullah berhijrah daripada mana ke mana? Madinah. Ya, betul. Jadi tempat hijrah Rasulullah adalah di Madinah. Kan Rasulullah kan berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, Masjid Nabawi dekat mana? Baru bagi tahu tadi. Kat Mekah. Madinah. Madinah. Ya. Madinah. Masjid Nabawi dekat Madinah. Masjid Nabawi. Palestin. Masjid tak. Nabawi kat Palestin. Bukan. Itu Masjidil Aqsa dekat Palestin. Ustaz, dah habis lah ni kan? Dah habis soalan 30 selesai. Nak screenshot silakan screenshot. Dah habis boleh balik. Ya, dah habis boleh balik. Okey, pakai beg beratur semua dekat depan tu. Okey, satu baris yang lelaki. Yang lelaki satu baris, yang perempuan satu baris. Okey, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.